0. Creative tools. Button. Flip camera. Front flashlight chooser. Flashlight. Invite to go live with. Dim. Command. Dim. Button. Finish. Button. Jokes. Now. Taunton Live Sekarang. Concert online high five jokes. Jokes originals. Attachment. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tahiyatan bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat hujung minggu, selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang, makcik-makcik, pakcik-pakcik, para muallim dan seluruh hadirin-hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertemukan dalam episod yang ke-6 dalam segmen ataupun rancangan Jom Tadabbur Quran. Al-Quran dia hayati terus ke hati di dalam page Love Quran Group. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa diberikan kesihatan, diberikan kelapangan dalam hidup dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa khabar semua? Selamat petang. Dah makan belum? Jadi sebelum kita mulakan, seperti biasa saya inginkan respon daripada anda sekalian berkenaan dengan video dan audio, clear ataupun tidak. Seterusnya berkaitan dengan anda dari mana, boleh tulis di kolom komen. Dan keadaan anda sihat ke hari ini? Okey, kita akan sambung tadabbur Quran kita hari ini pada ayat yang ke-21 hingga ayat 25 surah Al-Baqarah. Finish. But comment. Invite to flashlight. Flip camera. Front. Creative tools. Button. Flip camera. Creative connection. Live. 5 viewers. Creative tools. Flip camera. Front facing. Button. Okey, boleh tulis di ruangan, tulis dalam komen. Dengar tak sedap saya punya sound ataupun suara, dan seterusnya video kita clear tak hari ini. Jadi boleh bersedia dengan Mushaf Al-Quran. Kita akan mulakan tadabbur kita sebentar lagi. Jadi bagi masa dulu kepada rakan-rakan kita yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Selamat bertadabbur, join tadabbur kelas kita. Pada yang baru datang, selamat datang. Pada yang dah lama, kita ucapkan terima kasih semua kepada studi setia dalam page ataupun segmen Love Quran Group, dalam segmen Jom Tadabbur Quran ini. Jadi dalam segmen ini kita akan membincangkan ataupun berkongsi. Saya akan berkongsi sedikit ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, dan yang untuk kita memahami kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh bersedia, hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-21 hingga ayat 25. Setelah episod yang lalu kita bahaskan ayat yang ke-16 hingga ayat 20. Baik ya, tuan-tuan dan puan-puan, rakan sekalian, boleh kongsikan pada rakan-rakan anda di page-page, di story, di WhatsApp dan sebagainya, Instagram. Mudah-mudahan saya dapat pahala, tuan-tuan semua dapat berkongsi pahala dengan saya, insya-Allah.
Baik, tuan-tuan dan puan, boleh bersedia dengan mushaf Al-Quran. Saya gunakan tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Jadi siapa yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman muka surat Braille, bagi yang mereka yang menggunakan Al-Quran Braille, iaitu mereka yang okey penglihatan, boleh buka muka surat 24 ya. 24 ayat 21. Untuk mushaf biasa, boleh bagi tahu di ruangan komen. Dan mushaf Osmani dan siapa juga yang gunakan Quran Braille yang tak ada terjemahan tu, boleh bagi tahu di ruangan komen lah muka surat berapa. Saya tak ada ni ya. Saya rasa kalau yang biasa mushaf Osmani untuk tuan-tuan puan boleh muka surat apa, 5 ke 6 macam tu. Betul ya? Kalau salah bagi tahu di ruangan komen. Dan bolehlah kita sama-sama masuk. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, boleh bersedia dengan mushaf Al-Quran. Dan siapa yang tak ada mushaf Al-Quran, boleh dengar dan sama-sama hayati insya-Allah. Comment section. Muhammad Sayari Fulhuda is watching. Creative tools. Button. Comment. Saif. Connection available. Instagram. Comment section. Saif Fawdi. Assalamualaikum. Double tap to react and reply. Double tap and hold for more options. 6 viewers. Live. 7 viewers. Comment section. Muhammad's creative tools. Flip camera. Front facing. Button. Okay. Baik, kita teruskan dengan bacaan pada ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Selanjutnya ayat 23. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Seterusnya, teman-teman, ayat yang ke-24. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan, selamat datang kepada yang baru join kita punya live.
boleh kongsikan. Saya mohon anda kongsikan pada rakan-rakan anda. Please share to others, your friends, your colleagues, all the viewers, your Facebook page or others social media. So ada komen ke? Tengok dulu. Flashlight chooser. Flashlight off. Flip camera. Creative tool. Comment section. Hakeem Hazik Arshad is watching. Terima kasih Hakim. Love Quran group. Audio OK tag. Create comment section. Love Quran group. Audio OK tag. Creative tool. Comments. Hakeem has Love Quran group. Replying to Saif Fawadi. Saif Fawadi Walaikum Assalam. Muhammad Sayyariful Huda is watching. Saif Fawadi. Assalamu alaikum. Masya Allah. Double tap to react and reply. Double tap and hold for more options. Ada kawan-kawan saya, terima kasih. Okey, saya ingin teruskan. Kita baca terjemahan dulu. Supaya nampak gambaran keseluruhan apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Baik, ayat yang ke-21 boleh sama-sama semak. Surah Al-Baqarah. Wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi saya bacakan sedikit keterangannya. Telah diterangkan sifat-sifat orang yang beriman dan orang-orang yang kafir serta orang-orang munafik. Maka dalam ayat ini dan ayat berikutnya, umat manusia umumnya diseru supaya beribadat kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun, kerana Allah yang menciptakan sekalian alam. Jadi itulah dasar tauhid yang menjadi roh dan asas agama Islam. Seterusnya ayat yang ke-22. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya. Dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Ayat yang ke-23. Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan, yakni Al-Quran, kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. Jadi kita akan baca nanti dia punya huraian sedikit. Okey. Seterusnya ayat 24. Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu-batu berhala, iaitu neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Ayat yang terakhir untuk bincangan kita hari ini. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata apa? Inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu sama rupanya, tapi berlainan hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah sedikit terjemahan yang boleh saya bacakan. Untuk tuan-tuan dan puan boleh rujuk juga Al-Quran masing-masing terjemahan. Dan jom kita share sikit perkataan-perkataan Arab yang mudah-mudah untuk kita faham. Pertamanya, boleh tulis di ruang komen dan boleh share kepada kawan-kawan anda semua, atau tulis di nota-nota anda. Saya cadangkan anda menulis catatan sendirilah untuk supaya kita ingat apa yang kita belajar, dan ikatlah ilmu tu dengan penulisan. Bukan sekadar dengar saja, dia akan masuk nanti, dia akan keluar balik. Okey. Pertamanya perkataan an-nasu pada ayat 21 tu, ya ayuhan nas. An-nasu adalah manusia, wahai sekalian manusia. Mana manusia? Semua manusia lah. An-nas, manusia. Satu lagi yang mudah, Rabbakum. Apa tu Rabb? Kita bincang sebelum ni dalam surah Al-Fatihah. Siapa yang tengok live tu boleh, kita tahulah maksud Rabb tu Tuhan kamu, Rabbakum. Okey, Rabb mudah saja.
Alladhi khalaqakum. Khalaqa, menciptakan. Menciptakan daripada tiada kepada ada. Okey. Khalaqakum. Kum ni kita semualah. Kamu semua, kita semua. Khalaqa, mencipta. Okey. Boleh tulis. Cukup lah kot. Kalau nak share lagi, boleh tulislah dalam komen ada lagi ke, ataupun boleh PM lah kan, messenger sebagainya. Baik, kita tengok dalam komen dulu. Ada soalan ke ataupun tak clear ke macam ni, boleh bagi tahu. Hakim Hazik Arshad is watching. Love Quran Group. Sarah Azra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Double tap to react and Love Quran Group. Replying to Sarah. Sarah Azra Walaikum Assalam. Love Quran Group. Suar OK Tag. Love Quran Group. Ayat Minguni 21-23 Surah Al-Baqarah. Creative Tools. Button. Comment section. Love Quran Group. Ayat Minguni. Love Quran Group. Suar OK Tag. Double tap to react and reply. Double tap and hold for more options. Connected. Saya minta maaf kalau ada mungkin line yang tak berapa jelas dan sebagainya. Hari ni saya pakai wifi ya. Takut ada yang tak jelas. Tak apa, nanti boleh tengok balik saya rasa kan. Jom kita mulakan dengan kita flashback dulu. Sebelum-sebelum ni kita dah bincang apa. Okey, tuan-tuan dan puan, ayat 1 hingga 5 kita dah bincangkan pada episod kedua. Apa kaitan dia? Dia adalah berkaitan dengan orang-orang beriman ataupun orang-orang yang bertakwa. Sifat bagi orang-orang yang bertakwa. Dia cara mendapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Antaranya adalah menunaikan solat. Apa lagi tuan-tuan dan puan? Pertamanya percaya pada hari ghaib, perkara yang ghaib, sebenarnya menunaikan sembahyang dan mendermakan sebahagian daripada harta ya. Itu antaranya lah, boleh rujuk episod-episod yang terdahulu. Seterusnya apa lagi? Ayat 6 sehingga ayat 10 berkaitan dengan orang kafir. Ayat 6 dan 7 ayat kafir, orang kafir yang ditutup penglihatan, mata dan sebagainya, dan mereka tidak dapat melihat kebenaran lagi. Seterusnya ayat 8 sehingga ayat yang ke-20 yang lepas episod sebelum ni, khusus untuk golongan munafik. Nafaqah, okey, asal katanya orang yang berpura-pura beriman, menzahirkan keimanan tetapi menyembunyikan hakikat sebenarnya bahawa mereka tidak beriman. Okey. Jadi surah Al-Baqarah ni turun di Madinah. Jadi lepas kita bicara ni, kita akan lihat persamaan atau perkaitan antara ayat-ayat yang kita nak bahas hari ni dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Saya akan kongsikan nanti ya. Baik, kita mulakan dengan ayat-ayat yang pertama. Ini ayat 21 untuk hari ini. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi mudah saja diterangkan dalam ayat ni, dan kita dah baca dah tadi. Saya dah bacakan dia punya terjemahan ataupun keterangan dia sikit. Umat manusia secara umumnya digalakkan ataupun seru supaya beribadat kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ya. Allah digunakan di sini ya ayuhan nas, termasuklah golongan sebelum ni, orang-orang munafik, orang-orang kafir, semuanya diajak kepada beriman kepada Allah SWT. U'budu rabbakum. U'budu bermakna menyembah ataupun beribadah. Rabb, Allah terus gunakan Rabb. Rabb di sini bermaksud pemelihara, pendidik dan sebagainya. Maksud banyaklah untuk Rabb. Boleh tengok di surah Al-Fatihah tu, saya dah bahaskan sedikit. Jadi dia bukan sekadar Tuhan sahaja, dia adalah Rabb. U'budu rabbakum. Sembahlah hanya kepada Tuhanmu. Beribadahlah hanya kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu, menciptakan kita semua. Jadi kita diciptakan sebagai seorang manusia di atas muka bumi ini dan diberikan amanah yang bumi dan bukit bukau tidak mampu atau tak nak menerima amanah itu. Dan kita disifatkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahzab tu seorang yang jahil dan zalim. Itu adalah tabiat manusia. Jadi kita diciptakan daripada air mani yang hina
Dan kemudian kita menjadi bayi dan berperingkat-peringkat lah. Ada diterangkan dalam Al-Quran ya, boleh baca dalam surah apa tu, surah Rum silap saya, boleh bantu saya kalau saya salah. Okey, boleh tengok diciptakan daripada bayi, sebenarnya dia besar, dewasa, kanak-kanak, dewasa, menjadi tua dan sebagainya. Dan itulah peringkat-peringkat kehidupan kita. Jadi Allah kata juga dalam Quran, Allah ciptakan manusia ni dari perkara yang hina, air mani yang hina. Dan macam mana manusia ni boleh membantah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka membantah. Kenapalah kita perlu wujudkan, kena adakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapalah kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka persoalkan. Sedangkan kita semua adalah hamba. Tak kisahlah mereka orang apa pun, Buddhis ke, Yahudi ke, Nasrani ke, Kristian dan sebagainya, semuanya adalah hamba kepada Tuhan yang satu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi patutkah kita sebagai tuan-tuan dan puan-puan, sebagai manusia, memperlekehkan ataupun mempersoalkan perintah-perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita ni adalah hamba, dan hamba ni mestilah menunaikan perintah bosnya. Ada tuan kita. Jadi kita kena ikut kita tuan punya perintah. Tak boleh berlawan tak boleh melakukan apa pun yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ciptakan kita dari kecil lagi, dalam kandungan ibu lagi. Kita diberikan kegelapan-kegelapan, antaranya kegelapan dalam rahim, sebagainya adalah beberapa kegelapan tu. Dan kita diberikan makan macam mana oleh Allah SWT, diberikan nikmat bernafas dan sebagainya oleh Allah SWT. Siapa lagi yang boleh bagi selain tu? Kalau kita nak kira nikmat nafas ni, oh ya Allah SWT, nikmat udara ni memang tak terhitung ya. Nikmat oksigen, air dan sebagainya, memang kita tak akan dapat menghitungnya. Dan dia jugalah yang ciptakan datuk nenek kita, kaum Firaun, Nabi-Nabi sebelum itu, Nabi Adam. Dan kita akan nanti bahas juga penciptaan Nabi Adam AS. Dan siapa juga Qarun dan sebagainya. Walaupun mereka ingkar, tapi yang menciptakan itu adalah hanya Allah SWT. So, all mankind worship the God, yakni Allah SWT. Only God Allah SWT yang telah menjadikan kita semua, dan those before you, yang menjadikan sebelum kamu, untuk rakan-rakan kita. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan itu kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Kalau kita tengok dalam ayat puasa, kita rujuk balik Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Okey. Ya ayuhan nas, apa ayat dia? Allah lupa pula. Faman ya ayyuhallazina amanu. Maaf tuan-tuan dan puan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Itu ayat yang ke-184 184, ayat 185, ayat ma'dudat, ayat yang ke-184. Tapi Allah kata difardukan puasa itu, dan akhirnya Allah kata mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi ada kaitan antara puasa dan ibadah dan ketakwaan. Semuanya mengajak kepada takwa. La'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Okey. Dan melakukan, menjauhi larangannya dan melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita berhati-hati. Itu ayat yang pertama bagi pembahasan kita pada hari ini. Jadi saya rasa ayat tu mudah, dan kita boleh tengoklah segala segi kita, dari segi tangan kita diciptakan dengan cantik sekali. Kita diciptakan antara makhluk yang paling baik sekali di muka bumi ini.
paling indah ciptaannya. Jadi bersyukurlah kepada Allah SWT dengan cara beribadah hanya kepada Allah SWT. Mintakan permintaan kita dan doa kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ayat 22. Yang dialah menjadikan bumi ni untuk kamu sebagai hamparan. Jadi bumi ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dia berpusing. Tapi kita tak rasalah pusingan dia. Kalau kita rasa pusingan dia, kita akan jadi tak tahulah apa jadi. Tak terkata lah. Sebenarnya dia laju pusingan dia, mengelilingi matahari sebagainya. Tapi Allah buat kita tak rasa pusingan-pusingan tu, walaupun dia sebenarnya berpusing. Dan Allah ciptakan bumi ni bentuk rata sebagainya. Dia mudah untuk kita melakukan urusan-urusan dan sebagainya. Ada gunung ganang, ada laut dan sebagainya. Semuanya untuk kamu, untuk kita semua, untuk kehidupan kita di bumi ni. Jadi kalau Allah ubah sedikit je bumi ni, keadaan bumi sebagainya, dia akan efek. So become tu lah, jadi apa, global warming dan sebagainya kan. Dan langit sebagai isi apa ni, sebagai atap, benar mudah aja, sebagai atap. Yalah, macam pelindung. Kita tak tahu langit kita ni besar mana dan luas mana. Masih kajian tu pun tak habis lagi. Tak tahu sampai bila boleh habis. Sebab dia dalam dia 7 langit dan sebagainya. Kita tengok dalam Isra Mi'raj sebagainya kan. Lepas tu ada planet-planet lagi, bima sakti yang banyak sangat. Subhanallah. Itu semua ciptaan Allah untuk kita kaji dan untuk kita amati. Dalam surah Al-Mulk tu Allah kata apa? Lihatlah pada langit tu dan ulang-ulanglah lihat. Kalau ada kesihatan, macam mana dia tak ada tiang tapi dia boleh berdiri dengan sendiri, macam mana? Fikirkan semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bumi ni juga dia ada penyelamat untuk kita lah kan. Macam apa? Di langit tu sendiri dia ada ozon, dia ada apa? Yang melindungi kita lah daripada segala bahaya-bahaya, ataupun matahari tu boleh direct terus kepada kita punya kulit dan sebagainya. Jadi syukur pada Allah SWT, satu nikmat yang sangat besar. Dan kita diturunkan juga kepada kita ni air hujan. Okey, air hujan dari langit. Dan apa kesan dia? Dan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Jadi ada banyak buah-buahan yang dapat tumbuh subur dengan adanya turunnya air hujan. Bayangkanlah kalau kemarau beberapa hari sekalipun ataupun beberapa minggu sekalipun, air akan menjadi kering dan berlakulah masalah-masalah sebagainya. Air tidak cukup dan sebagainya. Jadi problem lah besar. Jadi itu ciptaan Allah yang sangat cantik dah. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui. So tujuan dia adalah, ataupun motif ayat ni adalah, jangan menjadikan andadan. Andadan ni apa? Ibn Abbas ada mengatakan syirik, melakukan syirik, antara dosa yang besar, dosa yang sangat besar dan tidak akan diampunkan oleh Allah SWT. Mereka dah tahu tapi menduakan Allah SWT. Sebenarnya kafir Quraisy di Mekah ini sebagainya, mereka menduakan Allah SWT dan menganggap, ada juga yang menganggap ada anak Allah, ada anak dan sebagainya, malaikat-malaikat itu adalah anak Allah sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Itu tidaklah ataupun tidaklah benar sama sekali, dan Allah hanyalah Qul huwallahu ahad. Kata mereka Allah itu tunggal, Allah itu esa, dan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakan, tidak ada anak dan tidak beranakan ya. So antara dakwah yang mudah untuk rakan-rakan kita yang belum mendapat hidayah dan ataupun belum mendapat agama Islam, dengan kita bacakan kepada mereka atau kita kongsikan pada mereka ayat-ayat ataupun bukti-bukti dalam surah Al-Ikhlas. Mudah saja, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makna boleh tengok sendiri. So okey, itu poin-poin yang sangat penting. Jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum ni ayat-ayat diterangkan banyaklah kepada mereka ni, kepada orang munafik, kepada orang-orang kafir dan sebagainya, tapi mereka tetap degil juga dan tak nak beriman juga.
Jadi Allah bagilah dengan cara-cara lain ataupun dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Banyaklah kalau kita tengok Al-Quran yang menceritakan, dia menceritakan kita, dia menceritakan bumi dan sebagainya. Semua ada manfaat dia. Jadi saya tak naklah murai dengan lebih lanjut ataupun lebih detail berkenaan dengan ayat-ayat tersebut. Okey, tapi sekiranya ada soalan boleh saya bantulah insya-Allah. Itu adalah ayat ataupun terjemahan ataupun secara mudahnya fahaman kita untuk ayat yang ke-20 22. Okey, tuan-tuan puan-puan. City Rob Siad is watching. Mohammed Zaki is watching. Love Quran Group. Ayat Minggu 21-25 Surah Al-Baqarah. Creative tools. Button. Love comment. City. Salaman Ayajida is watching. Love Quran Group. Ayat Minggu 21-23 Surah. Love Quran Group. Suara OK Tag. Double tap to react and reply. Double tap and hold for more options. Boleh kongsikan pada rakan-rakan kita. Takut ada tak jelas ke apa sebagainya. Saya guna wifi hari ini. Kita teruskan dengan ayat yang ke 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi surah. Okey. Min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan, Al-Quran kepada hamba kami Muhammad, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain daripada Allah. Okey. Saya baca sikit dia punya keterangan dalam tafsir ni. Kitab suci Al-Quran ni adalah yang diwahykan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Ialah mukjizat yang besar sekali yang berkekalan hingga hari kiamat. Kaum Arab musyrik yang mengingkarinya, yang terkenal petah dan banyak sastrawan pujangganya, telah dicabar oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini supaya membuat satu surah yang setanding dengan Al-Quran. Tapi mereka berkata apa? Minta maaf, tetapi mereka tidak dapat membuatnya dan tidak ada sesiapa pun yang akan dapat membuatnya. Jadi cabarannya berulang-ulang kali ditujukan kepada mereka dalam surah-surah Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan juga yang diturunkan di Madinah. Okay, contohnya pada ayat 37 dan 38 surah Yunus, 11 surah Hud, surah Al-Isra, surah Al-Qasas. Okey, contoh dalam ayat ni, dalam surah Al-Isra, katakanlah wahai Muhammad, jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri. Seterusnya ada juga dalam surah Hud sebagainya. Buatlah 10 surah antaranya lah, dan datangkanlah membantu-membantu kamu, menolong kamu yang mana hebat tu. Ini cabaran daripada Allah SWT. So kita lihat pada ayat yang kedua ataupun ayat awal-awal tu dalam surah Al-Baqarah ni, Allah kata apa? Zalikal kitabul la raiba fihi. Zalikal kitabul la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Tetapi pada ayat ini, ayat 23 ini, Allah gunakan wa in kuntum fi raibin. Sekiranya ada keraguan pada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jadi dia macam seolah-olah bertentangan dan ada kaitan ya. So mereka ni masih masih mendustakan Al-Quran dan mereka mendustakan Nabi SAW. Sedangkan mereka sebelum ni iktiraf Nabi sebagai Al-Amin. Jadi kalau ayat tadi yang kita bincang ayat 21-22 tu lebih pada Allah SWT, beribadah hanya kepada Allah. Di ayat 23-24 sebagainya ini ceritakan pasal Nabi dan kitab Al-Quran tu sendiri. So ini merujuk kepada mereka yang meragu-ragu tentang Al-Quran, yang mengatakan Al-Quran itu datangnya daripada Nabi SAW. Bagaimana Nabi hendak mendatangkan Al-Quran sedangkan Nabi seorang yang ummi, tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis? Bagaimana Nabi mengatakan adanya pertemuan antara dua air, iaitu antara air masin dan air tawar? Macam mana Nabi tahu kajian-kajian ni? Dan jasad Fir'aun, sedangkan Nabi hidup zaman bila? Ini persoalan-persoalan yang perlu kita tanya pada mereka yang mengatakan bahawa Nabi menciptakan Al-Quran, Nabi membuat Al-Quran. Dan ada mengatakan jin membuat Al-Quran dan sebagainya. Kalau saya nak hurai hujah-hujah ataupun cara nak membantah mereka ni memang tak habis lah. Tapi boleh saya buat topik khas InsyaAllah. Okay, cara kita nak memang ada ilmu tu tuan-puan untuk kita bukanlah berdebat, maksudnya kita berbahas, kita berbincang bukti-bukti
siapa yang layak membuat Al-Quran. Jadi setelah kita bincang-bincang dan sebagainya, tidak ada yang lebih layak melainkan hanyalah Al-Quran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka juga mendakwa Nabi tahu sebagai orang gila, kan? Orang gila, mereka mendustakan Nabi. Nabi ni pendusta dan sebagainya. Sebab Islam tu dia datang macam seolah-olah mengubah konsep selama ni yang mereka percaya. Ya, mereka percaya pada bahala dan sebagainya. Jadi mereka lihat Islam ni sebagai macam setiap pelik lah. Jadi kalau kita satu pelik ni, kita cakap macam orang cakap seorang-seorang kan. Contoh dia cakap seorang-seorang ataupun dia sini seorang-seorang, kita cakap macam orang gila kan. Tak betul lah. Sebab dia buat perkara yang pelik, orang ramai tak buat. Jadi Islam tu akan sentiasa dianggap macam tu lah sampai bila kalau lagi kita tak ubah, kita tidak memahami Islam tu, tidak memahamkan orang lain tentang Islam, dia akan jadi macam tu lah. Dan hadis Nabi kata apa? Dia akan menjadi dagang seperti mana permulaannya Islam tu. Ya. Tapi jangan risau tuan-tuan puan, ada saja pihak-pihak yang akan membela Islam ini dan yang sentiasa menegakkan keadilan. Itu ada dalam surah Al-Quran ada. Jangan risau. So insya-Allah kita mudah-mudahan terdiri daripada mereka yang berusaha menegakkan agama Islam di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dengan peranan kita lah. Okey? Jadi jika ada keraguan padanya ni, Allah cabar mereka ni, keraguan tentang turunnya Al-Quran dan sebagainya, tentang Nabi SAW sendiri, Allah sabar mereka buat satu surah je, Mim Misli, yang datang ataupun sama dengan Al-Quran ni. Dan adalah kisah-kisah bila kita lihat macam mana Sayyidina Umar Al-Khattab, mereka ni akhirnya tertunduk ataupun termangu dengan mukjizat Al-Quran bila mereka mendengar Al-Quran yang mereka sebelum ni menentang Nabi SAW. Dan juga kisah Utbah sendiri bin Rabi'ah yang bila datang Nabi SAW, dia ni bantah-bantah Nabi, cakap-cakap macam-macam. Lepas tu bila Nabi dia dah senyap, baru Nabi bacakan surah Fussilat. Dan mereka terus menangis dan terus hidayah itu sampai dengan Al-Quran. Jadi masya-Allah, mukjizat Al-Quran inilah kitab yang mukjizat, tidak boleh ditiru oleh sesiapa pun sehingga hari kiamat. Dan ini cabaran Allah SWT. Dan Allah cabar, kalau benarlah kamu ni orang yang benar, bawalah siapa-siapa kamu punya pendeta dan sebagainya ataupun sebagainya. Sebab mereka ni zaman orang Arab Quraisy ni, mereka pakar dalam bidang syair. Jadi Al-Quran ni kan kitab macam dianggap macam sastra lah kan, penuh bahasa-bahasa yang sangat indah. Kalau kita lihat, bila kita baca tuan-tuan puan, ayat-ayat hukum dan sebagainya, tapi Allah gunakan kalimah-kalimah yang sangat halus, lembut dan sebagainya, dan spesifik. Itu semua kena belajar tuan-tuan. Dia saya galakkan tuan-tuan puan belajar bahasa Arab, boleh search di YouTube dan sebagainya. Paling kurang kita ada basic fahaman tentang Al-Quran ataupun bahasa Arab. Sebab kalau mereka tak belajar bahasa Arab, kalau kita tak faham bahasa Arab, kita agak sukar lah untuk kita memahami Al-Quran. Jadi itulah tujuan saya untuk kongsikan sedikit perkataan bahasa Arab, dan mudah-mudahan kita dapatlah poin-poin sikit kan, apa yang kita boleh dapat lah. InsyaAllah. Okay, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ialah mereka ni syair, pandai bersyair dan sebagainya. Jadi buatlah apa-apa yang syair dan sebagainya. Ada yang nak buat tu, siapa nama dia lupa, yang Al-Fil kan, dia buat surah Al-Fil tapi dia ceritakan pasal gajah, Al-Fil, Mal-Fil, dia punya belalai dia panjang sebagainya. So itu tidak sebanding Al-Quran lah. Tidak banding dengan surah Al-Quran yang sangat hebat, penuh dengan kata-kata yang sangat mukjizat. Jadi insya-Allah boleh join kita punya tadabbur untuk kita fahamkan lagi satu persatu, boleh kita terangkan perkataan ini, guna perkataan ini sebagainya, apa maksud sebenarnya. So teruskan ayat 24. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu-batu berhala, iaitu neraka yang disediakan untuk orang kafir. So mudah saja ayat ni, memang Allah cabar dan Allah jawab sendirilah. Fa illam taf'alu, dan kamu tak akan dapat buatnya, tak ada seorang yang dapat buatnya.
lam taf'alu, dan tak ada orang nak buat. Walan taf'alu, dan sini Allah gunakan walan alamah jazm. Maksudnya lan ni kalau digunakan lan l pula, lam atas nun mati tu, lan taf'alu, maksudnya taf'alu tu dikekal selama-lamanya, tidak akan dapat dibuat. Lan tu, lan bila Allah gunakan lan taf'alu, tidak akan selama-lamanya, tidak akan dapat dibuat selama-lamanya. Tu ingat kalau guna lan, dia ada special di situlah. Fattaqun nar, fattaqun nar allati waquduha. Ini cabaran ataupun ancaman dari Allah SWT kepada mereka yang nak buat dan mereka yang tak boleh buat. Mereka nak buat juga, jagalah daripada api neraka. Okey, so menarik di sini fattaqun nar, Allah gunakan kenapa Allah guna fattaqu? Biasa kita gunakan ya ayyuhallazina amanu taqullah, taqul jannah. Taqu tu maksud dia fattaqu, maka bertakwalah kan. Tapi Allah gunakan an-nar di sini, api neraka. So menarik bila kita tengok, seolah-olah Allah mengatakan bahawa jaga-jagalah daripada api neraka, peliharalah daripada api neraka, menunjukkan api itu, api yang Allah ciptakan ni bukan biasa-biasa, tuan-tuan dan puan. Fattaqun nar disediakan jelas untuk orang-orang yang nak buat ataupun nak membuat Al-Quran ni, Allah cabar ni, yang sahut seruan nak cabar ni, nak buat Al-Quran ni, mereka akan dicampakkan dalam neraka. Yang apa jelas di sini, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar dia adalah manusia dan batu-batu. So kenapa Allah nak jelaskan lagi batu dan manusia ni adalah bahan bakar dia? Tak perlu pun kalau nak ikutnya kan. Kenapa nak jelaskan lagi? Dia cakap dah, mereka ni akan masuk neraka lah. Mereka yang melakukan jenayah nak mencabar Allah SWT ni kan, mereka akan masuk neraka. Jadi tapi Allah terangkan lagi, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar dia adalah manusia dan batu. So menarik di sini, waquduhan nas mengatakan bahawa api itu adalah bukan api-api di dunia. Dia tidak sama sekali. Jadi mengajak kita bertadabbur ataupun muhasabah, janganlah sesekali kita mencuba melakukan kerosakan ataupun melakukan bencana atau melakukan jenayah di muka bumi ini dengan tidak mematuhi perintah Allah. Dan kerana apa? Kerana api neraka tu bukan biasa-biasa, tuan-tuan dan puan. Bukan biasa-biasa lah. Maksudnya kalau api gas ke api yang kita hidupkan, api dan sebagainya, tidak samalah, jauh sekali. Dan kita akan hidup dekat sana selama-lamanya, dan satu hari di bumi ni ataupun satu hari di akhiratnya 1000 tahun. Dan Allah boleh buat berapa lama je. Dan janganlah nak cerita nak masuk neraka sekali pun, sikit pun tak nak lah, kita jauhkan, na'udzubillah min zalik. Jadi ayat ni satu ancaman yang sangat berbahaya, di mana jauhkan diri dari kita melakukan perkara-perkara yang dihina ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab api itu bukan api yang seperti di dunia ni. Dan adalah hadis yang mengatakan bahawa bila dibakar itu jadi hitam dan sebagainya, sampai macam-macam lah. Itu kita boleh tengok lah kan, di mana neraka ni akan diterangkan dalam Quran lagi detail insyaAllah. Jadi boleh stay tune lah insyaAllah. Macam mana tuan-tuan puan? Disediakan untuk orang-orang yang kafir. Uiddat lil kafirin. Apa itu orang kafir? Orang yang ingkar pada Allah SWT. Mereka dah tahu kebenaran, tapi mereka tetap melawan perintah Allah SWT. So ini satu ancaman, pengajaran yang sangat bagus untuk kita berjaga-jaga daripada melakukan cabaran. Jangan sesekali melakukan jenayah kepada Allah SWT. Mungkin ada kata kita akan masuk neraka sekejap je, sebab kita ada iman, nanti kita akan masuk syurga balik. Tapi itulah, boleh tahan ke kita sekejap tu? Okay, so kita tengok komen dulu. Love Quran Group. Ayat Minggu ni 21-23 Surah Al-Baqarah. Salaman Ayat Jihad is watching. City Rob Siad is watching. Love Quran. Creative. Flip camera. Front. Flashlight chooser. Flip cam. Creative tools. Button. Love Quran Group. Ayat Minggu ni 21-25 Surah Al-Baqarah. Comment section. New Radhika Ayani Aziz is watching. Muhammad Lee is watching.
Okey, terima kasih teman-teman yang menonton. Boleh share kan pada kawan rakan-rakan dan sebagainya. Saya dah bincangkan ayat dah sampai ayat 24 dah ini. So macam tak tahulah perempuan selama tak, saya rasa okey je. Kita cakap kan, mungkin yang mendengar tu tak sama kan. Mungkin ada yang tengah makan dan sebagainya, boleh teruskan makan dan sebagainya, sambil-sambil tu boleh dengar. Dan boleh juga saksikan ulangan. Nanti saya akan upload di YouTube untuk channel tu. Nanti saya akan bagi tahulah apa-apa detail terkini sebanyak susun balik channel sebagainya. Boleh kita share, boleh tengoklah bila-bila masa pun kan. InsyaAllah. So kita teruskan. Itu ayat-ayat tadi kaitan dengan tauhid, kaitan dengan Al-Quran, cabaran-cabaran Allah SWT, kaitan dengan api neraka. So Allah mulakan bermain dengan emosi kita, tuan-tuan dan puan. Dan lepas Allah terangkan pasal neraka, Allah terus pujuk kita dengan syurga, menggoda kita dengan syurga, nikmat-nikmat di syurga. So berbahagialah mereka yang mendapat syurga Allah SWT. Itulah Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan. Dia mesti bagi targhib dan mesti bagi tarhib. Ada yang seksa dan ada yang kebaikan. Ada seksa dan ada kebaikan. Dia akan berterusan. Dia macam itulah hidup ni, tuan-tuan dan puan. Dia tak akan hidup selamanya kita di atas, takkan selamanya kita jadi Perdana Menteri kan. Tapi kita akan diuji, direndah, kita akan kalah pilihan raya dan sebagainya. Kita akan diuji dengan kematian dan sebagainya. Itu adalah hidup kita, tuan-tuan. Hidup di dunia ni pun tidak uji, apalagi di akhirat sana nanti kita akan berbahagia insya-Allah. So kita teruskan ayat yang ke-25, ayat terakhir untuk hari ini. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wabasyiril. Jadi berbahagialah siapa yang nama Bashir. Basyirah, Bashir, mereka yang bergembira. Okey, bergembira, okey. Basyiril ladina amanu. Tengok satu jelas tengok, perhatikan ayat 25 ni, perhatikan betul-betul. Bahagialah bagi orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, beramal soleh. So beriman saja tak cukup, tuan-tuan, kena beramal soleh. Ni syarat for qualified. Okay, untuk kita dapatkan syurga Allah SWT ni, syarat utamanya adalah amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Okay, so belum ni kita dah bahas pasal orang munafik ni. Mereka ni beriman ke apa, tuan-tuan puan? Boleh tulis dalam komen apa agak pandangannya. Orang ini beriman ke tak sebagainya. Sebab kalau kita tengok dalam surah Saf, ya ayat kedua tu, ya ayyuhallazina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu cakap tapi perkara kamu tak buat? Mudah dia cakap tak sebut bikin lah. Mereka beriman tapi cakap tak sebut bikin. Itu orang apa tu mungkin? Kita dah bahas kan belum dalam ni? Kalau ada saya lupa sebagainya, tak apa, boleh beritahu. Ataupun belum lagi ke? Itu soalan lah. And then kalau kita tengok dalam surah Munafiqun, wa idza ra'aika tu'jibuka ajsabuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Okey. Mereka tengok wajah dia ataupun jasad dia akan tertarik. Ajsabuhum wa yaqulu, bila mereka cakap ni semua orang akan mendengar kataan dia. Itu sifat-sifat tu. Mungkin kita belum bahas lagi, tapi boleh tulis dalam komen jawapannya. Sifat bagi orang-orang apa tu? Orang kafir ke, orang macam mana, orang beriman ke, ataupun kita boleh tergolong dalam orang-orang itu juga. Jadi ayat di sini, beriman ni tak cukup saja dengan beriman. Kita kan kata beriman, aku orang Islam, aku beriman dan sebagainya, tak cukup. So Allah tambah dengan wa'amilus solihat, dan beramal soleh. Beramal seperti Nabi SAW. Annalahum jannat, dan bagi mereka, ingat tuan-tuan puan, kawan-kawan sekalian, bila Allah nak pujuk kita dengan ayat-ayat syurga ni, Allah akan promote sehabis-habisnya. Akan bahas akan ceritakan seolah-olah seperti seller ataupun promote lah kan. Dia akan promote sehabis-habisnya. Kadang-kadang kita datang kat kedai, dia macam promote macam tu je lah. Dia nasi lemak ni, beli nasi lemak. Macam tu je lah, tak cakap sedap ni, bagi rasa ke, tak ada. Tapi Allah SWT akan memujuk kita, berbeza dengan sifat manusia. Dia akan pujuk kita dengan
sifat-sifat yang betul-betul ada dalam neraka, neraka lah kan, dalam syurga. Okay, so kita tengok apa yang level-level ataupun nikmat-nikmat yang ada dalam syurga ni. Annalahum, sesungguhnya bagi mereka, siapa? Orang-orang beriman dan beramal soleh, mudah-mudahan kita tergolong dalam mereka itu tersebut, amin ya rabbal alamin. Jannatin tajri min tahtihal anhar, jannat, taman-taman ataupun kebun, taman-taman kebun ataupun rumah-rumah yang penuh, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tajri ni berlari, bahasa Arab dia mengalir dengan laju deras, bukan biasa-biasalah. Al-anhar, sungai-sungai. So saya nak bawa tuan-tuan puan, bila kita pergi melancong, contoh family dan sebagainya, kita pergi hotel-hotel dan sebagainya, kita mestilah nak lihat ataupun apa yang boleh lihat, dia akan tengok tingkap, dia akan pilih biasanya tingkap ataupun yang dekat dengan pantai lah. Sebab apa? Dia punya views tu cantik. Kita akan ambil gambar sebagainya, biasalah kita beli Facebook sebagainya, sharing di Instagram sebagainya. So kita mestilah nak yang terbaik, yang cantik-cantik. Jadi biasanya dia akan lihat dengan pantai lah dekat, dan kita akan pilih yang lebih tinggi lah, supaya kita dapat overall kan, kita nampak keseluruhan laut dan sebagainya. Dan kita sendiri tuan-tuan puan, kalau kita suka pergi berkelah, suka mandi di sungai dan sebagainya, maksudnya air tu memang kita sukalah. Dan Allah janjilah kepada umat Nabi SAW dengan air telaga Kausar. So siapa yang minum dia tak akan dahaga dah. So ni antara nikmat-nikmat lah. So bayangkan tuan-tuan puan, kita nak tengok ni, nak masuk hotel ni, kita nak yang ni lah, kita nak yang paling best ni lah, dekat dengan pantai dan paling atas sekali. So harga dia berapa tuan-tuan puan? Mestilah kita, kalau orang-orang macam saya lah, tak tahu lah tuan-tuan puan, saya rasa saya boleh tengok lah kot, tak mampu nak beli. Itu kita di dunia tuan-tuan. So dekat akhirat nanti tentulah perkara yang menilai ni juga sama dengan akhirat nanti. Jadi bukan mudah untuk kita sampai ke syurga tu. Dia perlu dibayar dengan pengorbanan dan sebagainya yang berharga. So bayangkanlah tuan-tuan puan, kita dapat mendengar sungai-sungai, derupan sungai yang menarik kan. Bila kita duduk contoh dalam homestay sekalipun, kita akan suka yang dekat dengan sungai dan sebagainya. So kita suka pergi laut dengan bunyi ombak kan, kita rasa tenang. Dan syurga itu adalah tempat bagi orang-orang yang tenang. So sangat cantik lah dia punya kaitan tu di sini. Dan itu ada antara satulah nikmat-nikmat dalam syurga. So sambung seterusnya, kullama ruziku. Okay, tadi dah cakap lah orang-orang ni. Jadi kita cakap kalau dekat syurga nanti tak adalah orang kaya orang miskin, tak adalah, semua akan dapat nikmat tu sama aja. Jadi terbaiklah mengikut amal amalan dia. Kullama ruziku minha. Jadi jangan kecewa lah kalau kat dunia ni mungkin kita miskin dan sebagainya. Tapi dekat akhirat nanti kita akan, kalau kita betul-betul lah beribadah, dan kita akan dapat lah apa yang kita nak di syurga nanti. Tak perlu dengan ada duit dan sebagainya. Tu rezeki di akhirat yang selama-lamanya. Bukan sekejap, bukan setahun, bukan seminggu atau sebulan. Kalau kita pergi hotel kan macam sehari ataupun 3 hari macam tu je kan. Tapi bayangkan setiap hari. Allah Subhanallah. Kullama ruziqu minha min sabati rizqan. Okey, apa ni? Kullama ruziqu minha. Bila mereka ni diberikan apa ni? Apa namanya? Setiap kali mereka diberikan satu pemberian dari jenis buah-buahan syurga. Dia kata apa? Ini yang kami dapat dulu kat syurga dulu. Kat syurga pula. Minta maaf. Dulu kita syurga betul tak? Dulu kita kat syurga, lepas tu kita dah campakkan ke neraka. Betul ke tak? Neraka ni campakkan ke bumi. Betul tak? Nabi Adam. Tak apa? Tu kampung kita lah. So ni buah-buahan yang kami dah dapat dulu kat dunia tu. Dan mereka diberikan rezeki itu sama seperti rupanya, tapi berlainan hakikatnya. So jangan risau tuan-tuan puan, kalau siapa yang minat buah-buahan tempatan tu, dia akan jumpa juga di syurga nanti. Pisang ada 5, durian 5. Musim durian dulu sangat semua orang berkerja-kerjakan musang king. Setakat di syurga tadi bukan musang king je ada, macam-macam king ada. Okey tuan-tuan puan. Jadi buah-buahan tu dia punya snake ataupun buah mulut atau manisan lah dekat syurga ni. Sebab kerja orang syurga tu nanti dia sibuk dengan apa? Dia sibuk dengan bersembang-sembang. Macam saya sembang dengan tuan-tuan perempuan ni.
Dulu aku kat dunia tu biasa je, macam mana kau boleh nampak naik syurga lagi kan. Aku buat tahajud tiap-tiap hari. Oh, patutlah muka hitam ni. Dah hitam. Oh. Itu sembang dia. Sembang-sembang macam mana kau boleh ni, apa yang kau buat. Dia semua itu kerja dia. Jadi dia masa sambil tu sembang mesti ada makan. Kalau ada makan ni dia akan makan apa ni? Mestilah makan yang ringan macam buah-buahan, Snickers sebagainya kan. So, adalah soalan-soalan kata apa? Takkan buah-buahan je ada kat syurga ni? Sebab dalam Al-Quran banyak kata buah-buahan ada syurga kan. Fakihun, surah Yasin semua. Semua buah-buahan kan. Ada tak benda-benda lain? Chicken chop ke dan sebagainya? Ada tak kat syurga agak-agak tuan-tuan puan? Boleh tulis dalam komen. So jawapan dia senang saja. Allah berkuasa nak belikan apa saja tuan-tuan dan puan-puan pada kita pada nikmat syurga nanti. So sangat menarik. Dan jangan risaulah, semua-semua tu adalah ke syurga. Nak saja dan Allah akan bagi. Dan tempat tu adalah kekal abadi ya. Selama-lamanya kita akan menikmati buah-buahan yang mungkin bentuknya sama tapi rasanya mungkin lebih sedap. Kita tak tahulah, itu semua Allah yang tahulah. Saya tak adalah komen lebih kan. So itu nikmat-nikmat yang kita akan dapat, buah-buahan, dan mereka diberikan rezeki itu sama rupanya. Dah kira baca tadi ya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan yang bersih, suci. Ini antara nikmat yang seterusnya. Nikmat-nikmat sini diulang-ulang dalam Quran banyaklah, pasangan-pasangan dan sebagainya. Walahum fiha azwajun, jamaah bukan zauj, dia azwaj, pasangan-pasangan. Azwajum mutahharah, yang bersih. Wahum fiha khalidun, dan kekal mereka dalamnya. So tak cukup lagi nikmat-nikmat tu, buah-buahan dan sebagainya. Allah bagi apa lagi? Allah tahulah kita manusia kan, fitrah manusia suka kepada laki-laki perempuan. Jadi Allah bagi pasangan-pasangan, isteri-isteri yang seperti bidadari yang sangat bersih, suci, mutahharah. Allah gunakan singular sini. Allah gunakan bukan banyak maksudnya mutahharun dan sebagainya, sebab dia ada azwaj kan. Azwaj tu adalah jamak, isteri-isteri, pasangan-pasangan. Tapi Allah guna dia bersih. Semuanya bersih daripada kotoran dunia dan sebagainya, dan akhlaknya mereka sangat terbaik lah. Dan kita hidup di dalam tu dalam selama-lamanya. Bayangkan tuan perempuan. Dia untuk perempuan macam mana pula? Ada ke bidadari-bidadari kat syurga? Jawab sendiri. So itu saya serahkan kepada Allah SWT lah setakat ni, apa yang saya tahulah. Jadi itu semua dalam kuasaan Allah. Dan Allah pelihara kaum wanita ni dengan sifat malu dan sebagainya, supaya kita tahu ya, isteri-isteri kita nanti akan jadi bidadari-bidadari di syurga ke, insya-Allah. Jadi beruntunglah siapa yang menjadi orang yang solehah, orang yang soleh dan sebagainya. Mereka akan dapat menikmati nikmat-nikmat syurga yang kekal selama-lamanya. So saya nak kongsi sikit, saya dengar dekat Tadabbur Center, ni dia ceritalah nikmat-nikmat ni kan, nikmat syurga-syurga ni. So adalah yang kata apa, macam mula-mula Allah bagi ayat sungai kan. Dekat syurga ada sungai-sungai menarik. Dia buat macam buat survey lah, mana yang mereka lebih tertarik. Sajalah kan, Ustaz kajian dengan Ustaz Syari lah, Rahman. So ni dia buat kajian, angkat tangan siapa yang nak sungai kat syurga, berapa ramai kita nak tengok, boleh tulis dalam komen. Macam tu lah lebih kurang. Raise your hand. Okay, siapa nak sungai. And then siapa yang nak buah-buahan, mungkin suka buah tempatan, buah-buahan tempatan dia suka, angkat tangan lagi. Dan siapa yang dia makin, adalah orang tapi tak ramai lah. Tapi dia yang terakhir, dia bila cakap azwajum mutahharah atau pasangan-pasangan ni, semua ramai yang angkat tangan. Terutamanya kaum lelaki. InsyaAllah. Jadi itulah saya kata, pasangan ni pentinglah. Kita dah hidup ni perlu pasangan, maksudnya perlu ada teman lah. Kita tak suci, sedangkan Adam pun ada Hawa dan sebagainya. So dan kita kekal, nikmat-nikmat tu semuanya kekal di dalam syurga. Jadi enjoy tak kita nikmat? Bila saya cerita nikmat-nikmat ni, boleh terbayang tak? Mungkin kita tak dapat bayang secara spesifik, kita tak terbayang dengan akal fikiran dan sebagainya. Tapi kita doalah semoga-moga Allah tempatkan kita bersama orang-orang yang diberikan nikmat syurganya oleh Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ingat tuan-tuan dan puan, kita masuk syurga ni bukan kerana amalan kita saja, sebaliknya daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. So kita hari ni, jadi benarlah firman Allah SWT,
Ada komen, ada soalan dan sebagainya. Sharing. Tengok saya baca sikit sekejap. Face IME, Ada. Face IME, Inshallah. Love Quran. Face IME, Ada. Murad Akari Aziz, Mac, Face IME, Nat, Love Quran Group, Ayat Minguni, Face, Love Quran Group, Creative Flip Camera, Front, Creative Tools, Button, Love Quran Group, Ayat Minguni 21-25 Surah Al-Baqarah. Comment section, Face IME, Nat. Double tap, Murad Akari Aziz, Makanan Pertama Ali Sayurka Dal Hadi Icon Pause. Face IME, Murad Akari Aziz, Makanan Pertama Ali Sayurka Dal Hadi Icon Pause. Face IME, Ada. Double Face IME, Inshallah. Token say, Love Quran Group, replying to Face IME. Okay, terima kasih kepada komen. Kalau ada soalan-soalan nanti saya boleh balas, tak salah. Double tap and hold for more options. Dan kita juga ada admin-admin yang lain. Terima kasih kepada para admin saya ucapkan. Ya, beri peluang kepada saya untuk berkongsi dalam segmen tadabbur ni. Jadi, kalau tak ada soalan dan sebagainya, kita boleh tutuplah dengan dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan hati-hati kami ini berdampingan. Sentiasa ingin berdampingan dengan-Mu ya Allah, sentiasa ingin membaca kitab-Mu ya Allah, sentiasa ingin bertadabbur dan memahami ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkan kami dalam syurga-Mu ya Allah dengan nikmat-nikmat yang banyak ya Allah, dan serta amalan-amalan yang boleh membawa kepada syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka-Mu ya Allah, kerana kami tidak tahan ya Allah. Kami tidak mampu menghadapinya dengan seorang diri ya Allah. Kami tidak mampu menghadapinya dengan siksaan-siksaan ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari perkara-perkara yang boleh membawa neraka-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi sebelum saya akhiri, boleh share status ni dan boleh stay tune dalam page. Kita ada segmen jom mengaji, kita ada banyak lagi segmen dan bulanan, kita pun ada aktiviti hari bulanan. Jadi stay tune dalam page ni, dan siapa yang belum like boleh like dan share lagi. And then boleh share pada rakan-rakan kita yang belum masuk dan boleh tengok balik nanti. Mungkin kalau siapa yang boleh nak bagi sumbangan dan sebagainya, boleh PM lah di page di Messenger dan sebagainya. Boleh juga nak berikan idea dan sebagainya, apa kekurangan dan sebagainya. Jadi kalau tak ada apa, saya minta maaf jika sekilap kata, terkasar bahasa. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang dari kelemahan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom tadabbur Al-Quran. Al-Quran dihayati terus ke hati. Face IME, new face, Annie, love, create, flip, flashlight, invite to go, comment, finish, button.